Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع. Jadi kita sambung pengajian kita pada minggu ini dalam membicarakan tentang sumber-sumber utama di dalam persyariatan Islam, iaitu kita membincangkan ilmu usul fiqh yang kita menyambung pembacaan dan juga pengajian bagi risalah usul fiqh dari kitab Nuqayatul Ulum karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi minggu ni kita masuk pada Al-Am. Minggu lepas kita dah habis belajar tentang semua perbahasan yang ada pada bab Al-Amr dan juga An-Nahi, perintah dan juga larangan. Minggu ni kita akan masuk bab baru, iaitu dipanggil sebagai bab Al-Am. Bab Al-Am. Okay. Jadi untuk bagi tuan-tuan dan puan-puan faham peta minda ilmu usul fiqh ni, peta minda ilmu usul fiqh yang kita belajar ni, apa yang kita nak belajar hari ni dan yang kita dah belajar minggu lepas, okay, Al-Amr dan An-Nahi, hari ni kita nak belajar tentang Al-Am ni. Dia terletak di dalam perbahasan dalam ilmu usul fiqh yang dipanggil sebagai perbahasan dalalatul alfaz. Perbahasan dalalatul alfaz. Dalalatul alfaz ni bermaksud perbahasan di dalam ilmu usul fiqh yang membicarakan tentang bagaimana kita nak menafsirkan satu perkataan, bagaimana kita nak memahami dan menafsirlah, kita cakap bagaimana kita nak memahami dan menafsirkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab ilmu usul fiqh ni, selain daripada dia mengajar kita dan bagi tahu kita apa dia sumber di dalam persyariatan, sumber di dalam hukum. Okay. Contohnya dia beritahu kita, okay, antara sumber di dalam hukum ni adalah Al-Quran. Antara sumber di dalam hukum ni adalah hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang ramai. Antara sumber dalam hukum adalah hadis yang sahih. Antara sumber dalam hukum adalah hadis hasan. Selain dia bagi tahu kita tentang apa yang menjadi sumber dalam mengeluarkan hukum atau menetapkan hukum, ilmu usul fiqh juga ajar kita macam mana nak interaksi dengan sumber-sumber tersebut. Dan antara perbahasan paling utama dalam cara kita nak berinteraksi dengan sumber-sumber hukum adalah perbahasan dalalatul alfaz yang kita belajar ni. Dalalat al-alfaz, iaitu apabila datang lafaz tertentu di dalam Al-Quran dan Sunnah, lafaz ataupun kalimah-kalimah ataupun ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan hukum terutamanya, macam mana kita nak faham dia? Okay, macam mana kita nak faham dia? Macam mana kita nak tafsir dia? Siapa punya kefahaman yang betul? Siapa punya kefahaman yang salah? Siapa punya tafsiran yang betul? Siapa punya tafsiran yang salah? Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Okay. Dia akan ajar kita, dia akan bagi tahu kita macam mana kita nak nilai satu kefahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah tu betul atau salah. Macam mana kita nak nilai satu tafsiran, okay, suatu perbuatan mengeluarkan hukum tu daripada suatu ayat atau hadis betul atau salah. Jadi perbahasan dia sangat penting. Jadi bila Ana sebutkan perbahasan Al-Am ini dan juga perbahasan yang kita dah belajar sebelum ni, Al-Amr dan An-Nahi, arahan dan larangan, dia masuk dalam perbahasan dalalatul alfaz.
maka dia berlegar sekitar isu lafaz. Kalimah tuan-tuan dan puan-puan. Okay, sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan perhati, okay, dan tengok balik kuliah-kuliah kita yang dah lepas, kuliah-kuliah Ana yang lepas, tuan-tuan dan puan-puan akan perasan perbahasan itu banyak berlegar sekitar kalimah. Kalimah ni maksud dia macam mana, kalimah jenis ni maksud dia macam mana, kalimah bentuk ni maksudnya arahan, kalimah bentuk ni maksudnya larangan. Macam tu. Sebab itulah dia masuk dalam perbahasan dipanggil sebagai dalalat al-alfaz. Okey, dalalat al-alfaz. Dan okey, munasabah kita nak belajar tentang am hari ni. Am ni bermaksud umum, tuan-tuan dan puan-puan, umum, statement umum. Okey, dalam bahasa yang mudah ana cakap am ini adalah statement penyataan yang umum. Okay, munasabah kita nak belajar tentang al-am hari ni adalah, okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tanya kan, apa kaitan atau munasabah bab al-am ini dengan bab yang kita dah belajar minggu lepas, yang kita dah habis belajar minggu lepas, al-amr dan an-nahi. Apa munasabah dia? Apa kaitan dia? Jawapan dia adalah kaitan dan munasabah dia semua amr, okay, semua perintah dan semua nahi, larangan, amr dan nahi ini dia tak lari daripada dia menjadi am, dia statement umum, maksudnya dia arahan yang umum untuk semua orang, ataupun dia larangan yang umum untuk semua orang Islam, kita cakap, ataupun dia khas, dia arahan yang khas untuk orang tertentu, ataupun larangan yang khas untuk orang tertentu. Nampak? Jadi perbahasan, okey, tuan-tuan dan puan-puan kena fahami baik-baik. Perbahasan amr, nahi, am dan khas. Amr, nahi, am, khas. Arahan, perintah, am dan khas ni dia saling berkait rapat. Sebab macam Ana cakap tadi, semua arahan tak lari daripada dua jenis. Sama ada arahan itu untuk semua orang atau arahan itu untuk orang khusus. Okay, sama ada arahan itu untuk semua ataupun arahan itu untuk golongan tertentu yang khusus. Begitu juga larangan. Sama ada larangan tu umum untuk semua orang ataupun larangan tu khusus untuk golongan tertentu. Okey. Ini mukadimah penting. Penting untuk tuan-tuan dan puan-puan faham dan tahu apa yang saya maksudkan dekat mukadimah. Ni mukadimah yang penting. Okey, kita baca dulu teks Arab yang Imam As-Suyuti sebut dalam risalah beliau. Al-Am. Imam Suyuti macam biasa mulakan dengan memberikan definisi apa itu am. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, al-am ma syamila fawqa wahidin. Ma syamila fawqa wahidin. Imam Suyuti bagi definisi yang ringkas. Okey, definisi yang ringkas bagi am. Kata Imam Suyuti, al-am ialah suatu kalam ataupun lafaz. Okey, kita dah bincang, kita belajar tentang dalalatul alfaz sekarang. Dia adalah satu lafaz, dia adalah satu perkataan yang merangkumi lebih dari satu individu. Yang merangkumi lebih dari satu individu. Yang mana sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, definisi yang diberikan oleh Imam As-Suyuti ini padat dan ringkas. Dia maksudnya dia perlukan kepada huraian. Dia perlukan kepada untuk kita jelaskan apa maksud Imam Suyuti. Okey. Jadi kalau kita nak lengkapkan definisi yang Imam Suyuti bagi, kita cakap am adalah lafaz yang merangkumi lebih dari satu individu, maksudnya dua dan ke atas, tanpa had. Tanpa had. Tanpa dihadkan. Okey, Ana tulislah. Ana tulis. Kalau dalam bahasa Melayu dia.
Dalam bahasa Melayu dia, kita nak cakap al-am ini, bila orang cakap al-umum wal khusus, al-am dan khas dalam Al-Quran dan hadis, apa maksud dia? Dia adalah lafaz yang merangkumi dua individu dan ke atas. Ke atas tanpa had. Tanpa had. Tanpa had ni maksudnya tanpa dihadkan. Okay, anda tulis tanpa dihadkan. Okay. Lafaz yang merangkumi dua individu ke atas tanpa dihadkan. Okay, tanpa dihadkan. Okay. Pertama apa? Dia mesti merangkumi dua individu dan ke atas. Maksudnya 3, 100, 1000, 10,000, 100,000, sejuta. Okay. Sebab kalau dia merangkumi seorang sahaja tuan-tuan dan puan, dia takkan jadi am. Kalau lafaz tu khusus untuk seorang sahaja, dia tak jadi am tuan-tuan dan puan. Dia akan jadi khas. Okay. Jadi untuk dia jadi am, dia mesti merangkumi dua individu dan ke atas. Sebab macam anda sebut tadi, kalau dia merangkumi seorang sahaja, kalau perkataan tu refer kepada seorang sahaja, perkataan tu ditujukan kepada seorang je, dia tak jadi umum lah, dia jadi khas. Kan? So kalau anda bagi contoh, so kalau dalam kelas, cikgu tu ada 30 murid, ada 30 pelajar bawah dia, tapi dia tujukan arahan dia untuk seorang je. Contohnya dia cakap, Amir, Amir bawa keluar buku. Bawa keluar buku teks. Kan? Amir bawa keluar buku teks. Itu umum ke khusus tuan-tuan dan puan? Am ke khas? Jawapan dia itu khas. Sebab dia merujuk kepada Amir sahaja. Betul tak? Untuk dia jadi am, dia kena merangkumi lebih daripada seorang. 2 dan ke atas tanpa had. Tanpa had tu maksudnya dia tak hadkan bilangan. Sebagai contoh, anda bagi contoh untuk statement yang umum. Am. Contohnya, cikgu tu kata dekat pelajar-pelajar dalam kelas, okay, semua pelajar bawa keluar buku. Contoh anda bagi. Sebelum kita nak tengok contoh daripada Al-Quran dan hadis, okay, kita nak faham ni dulu. Cikgu tu cakap, semua pelajar bawa keluar buku. Ataupun keluarkan buku. Semua pelajar keluarkan buku. Buku teks lah kita cakap kan. Keluarkan buku. Buku teks. Okay. Semua pelajar keluarkan buku teks. Ini contoh am. Sebab bila cikgu tu kata semua pelajar, confirm dia merangkumi 2 dan ke atas. Kalau kelas tu ada 30 orang, kesemua 30 itu ditujukan kepada mereka arahan untuk keluarkan buku teks. Okay. Dan cikgu tu tak hadkan bilangan. Nampak tak? Cikgu tu tak hadkan. Kalau cikgu hadkan macam mana? Okay, anda bagi contoh. Katakan dalam kelas tu 30 orang pelajar. Okay. 30 orang pelajar. Tapi kalau cikgu tu cakap, saya nak 20 orang pelajar ataupun saya nak separuh daripada kelas ni keluarkan buku teks. Kan? So cikgu tu kata saya nak separuh daripada pelajar ataupun kita cakap 20 daripada pelajar, kan? 15 lah kan, separuh. 15 daripada pelajar untuk keluarkan buku teks. Itu am ke khas tuan-tuan dan puan? Okay. Kalau dalam kelas tu ada 30 orang. Dalam kelas tu ada 30 orang, 30 pelajar. Okay, ada 30 pelajar. Cikgu tu kata apa? Cikgu tu kata, saya nak separuh daripada kelas ni
bawa keluar buku teks. Itu am ke khas, tuan-tuan dan puan? Itu statement yang umum ke khusus? So kalau cikgu tu cakap saya nak separuh daripada pelajar kelas ini keluarkan buku teks, itu sebenarnya khas, bukan am. Itu bukan am. Itu bukan statement yang umum. Sebab apa? Sebab cikgu tu sekarang hadkan arahan dia dengan bilangan yang tertentu. Okey, dengan bilangan tertentu. Sedangkan am dia tak boleh dihadkan dengan bilangan tertentu. Am ni mesti dibiarkan. Okey, dia tak boleh dihadkan, dilimitkan. Dihadkan dengan bilangan yang tertentu. Okey. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham kat situ Okey. So itu definisi dia. Kemudian Imam Suyuti pergi terus kepada dan lafaznya ialah, maksudnya lafaz-lafaz am ini, perkataan-perkataan dalam Al-Quran dan Sunnah yang membawa maksud am adalah walafzuhu zullam fardan wa jam'an wa man wa ma wa ay wa aina wa mata wala fin nakirat. Lafaznya ialah, maksudnya lafaz am ialah pertama perkataan yang mufrad, singular yang terdapat al di hadapannya. Al ini kita boleh panggil dia dengan al dan kita boleh panggil dia dengan lam. Orang Melayu kita panggil alif lam, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Orang Melayu kita panggil alif lam. Tapi tak tepat. Okay, dari sudut ilmu bahasa Arab, tak tepat kita panggil dia alif lam. Dalam bahasa Arab, yang tepat adalah sama ada kita sebut dia sebagai al ataupun kita panggil dia lam je. Kita panggil dia lam sahaja ataupun al. Dalam konteks ni, dalam kes ni, Imam Suyuti panggil dia sebagai lam. Mufrad, okay? Perkataan yang singular dalam bahasa Arab yang ada huruf, yang ada al dekat depan dia. Itu lafaz yang pertama. Okay, kita tengok untuk lafaz yang pertama ni. Okay, kita tengok untuk lafaz yang pertama, perkataan yang ada al dekat depan dia. Yang mufrad. Okay, yang mufrad. Okey. Sebagai contoh, kita bagi contoh kita ambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Kita nak ambil contoh daripada Al-Quran dan Sunnah. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, dekat dalam surah Sad ayat 73. Ayat 73. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh cari surah Sad. Tengok surah Sad ayat 71 hingga 73. Okey. Kalau boleh dalam kelas usul fiqh ni, setiap minggu ni tuan-tuan dan puan-puan bersedia dengan Al-Quran dan terjemahan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan bersedia dengan Al-Quran dan terjemahan. Jadi dalam ayat 71 hingga 73, Allah membicarakan tentang kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, dan juga perintah Allah untuk suruh kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Okey. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni dekat surah Sad, tuan-tuan dan puan, ayat 71 hingga 73. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. Apabila Tuhan kamu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia yang diperbuat daripada tanah liat. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Apabila aku dah menciptakan dia dan aku telah meniupkan roh padanya,
maka kesemua mereka pun jatuh sujud. Maksudnya kesemua malaikat itu pun jatuh sujud kepadanya. Maksudnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka sujudlah kesemua malaikat itu. Kan? Sujudlah kesemua malaikat kepada Nabi Adam. Okay. So poin yang kita nak ambil adalah pada perkataan al-malaikah. Al-malaikah. Okay. Al-malaikah. Ini dengan cara tulisan yang ada dalam Al-Quran lah. Khat Al-Quran Khat Nasam Usmani. Al-malaikah. Susah tulis. Anak tulis biasa lah. Okay. Kulluhum. Okay, ini satu contoh untuk am. Okay, Ana ambil lagi satu contoh. Okay, Ana ambil lagi satu contoh. Nanti Ana akan huraikan. Okay. Contoh yang lain kita nak tengok. Okey. Dekat surah Al-Muzammil. Muzammil, okey, ayat 15 16. Okey, 15 hingga 16. Okey. Okey, tak. Salah Ini tak tepat. Bukan. Contoh untuk fasajadal malaikah ini am, tapi ini am untuk perkataan yang plural, jamak. Okey. Dia bukan untuk perkataan yang singular. Dia perkataan jamak. Sekejap Ana cari yang untuk lafaz yang singular sekejap. Ana tak jumpa dalam kitab yang hurai. Okey, jumpa dah. So untuk yang singular ni, kita boleh tengok dekat surah An-Nisa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat surah An-Nisa. Ayat 28. Okey, surah An-Nisa ayat 28, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa khuliqal insanu. Okey, wa khuliqal insanu. Ni Ana tulis dengan tulisan khat moden, Arab moden, bukan dalam Quran. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ini contoh untuk am daripada perkataan yang singular dan al. Kan Imam Suyuti sebut yang pertama, lafaz mufrad, singular yang terdapat al pada dia. Jadi kita tengok contoh ni. Ini contoh yang betul. Tadi tu Ana silap. Ni malaikah ni contoh untuk plural. Nanti kita tengok. Okey. So dekat mana kita nak fokus? Dekat al-insan. Wa khuliqal insanu. Okey. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi perkataan insan ni adalah singular. Singular. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil mufrad. Okey? Insan. Dia didahului oleh al, betul tak? Kat sini ada apa tuan-tuan dan puan? Ada al.
Ada al. Jadi dia bermaksud apa? Dia bermaksud semua manusia. Kita tafsirkan dia sebagai semua manusia. Maksudnya semua manusia tak terlepas, semua masuk. Jadi ayat ni kata wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan lemah. Manusia itu dia tu lemah. Okey. Dari sudut penciptaan kita memang semula jadi kita serba kurang. Manusia itu serba kurang dan lemah. Sebab tu kita tengoklah tuan-tuan dan puan, manusia ni macam-macam penyakit boleh ada dekat dia. Banyak perkara yang dia tak mampu untuk buat sendiri, dia perlukan kepada alat dan mesin, betul tak? So manusia ini diciptakan dalam keadaan dia serba kurang dan perlu kepada benda lain, dia lemah. So kita tafsirkan ayat ni apa? Kita tafsirkan semua manusia macam tu. Semua manusia dari sudut penciptaannya macam tu, memang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. So kita tafsirkan sebagai semua manusia. Okay. Itu untuk lafaz mufrad, okay, singular yang umum. Contoh lain tuan-tuan dan puan, untuk singular yang umum ni kita boleh tengok dekat surah Al-Asr juga, kan? Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut wal asr, demi masa, innal insan lafi khusr, kan? Innal insan lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Okay, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. So, innal insan dekat surah Al-Asr ini singular mufrad lah, ada al dekat depannya. Sama macam perkataan wa khuliqal insanu dha'ifa. Okay, sama. So, innal insan lafi khusr, manusia itu di dalam, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Berapa orang tuan-tuan dan puan? 10 orang manusia ke, 1000 ke, 100 ke, 1,000,000? Jawapan dia, semua manusia dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Ayat tu statement umum. Semua manusia dalam kerugian. Melainkan kan, orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihatkan dalam kebaikan dan bersabar. Okay. Ada pengecualian datang lepas tu. Illa allazina amanu. Illa pengecualian. Bila ada pengecualian, itu menunjukkan bahawa sebelum dia memang umum. Faham tuan-tuan dan puan? Bila datang pengecualian, itu menunjukkan sebelum dia memang umum. Innal insana lafi khusr, semua manusia itu dalam kerugian, semua manusia dalam kerugian. Illa allazina amanu, kecuali orang yang beriman. Okay. Bila datang illa allazina amanu, bila datang perkataan illa, pengecualian, itu menunjukkan bahawa sebelum dia tadi, ayat sebelum dia, innal insan lafi khusr, memang betul-betul umum. Sebab kata para ulama, pengecualian itu adalah penanda bahawa ada umum. Pengecualian berlaku bila ada umum. Faham? Bila ada statement umum. Dia punya sebutan dia dalam bahasa Arab, ulama usul fiqh sebut al-istithna'u mi'yarul umum. Al-istithna' mi'yar al-umum. Pengecualian itu dia benchmark. Mi'yar ni kita cakap macam benchmark. Dia kayu ukur ada umum. So innal insana lafi khusr, memang umum lah. Maksudnya semua manusia rugi. Okay, dalam kerugian. Boleh tuan-tuan dan puan? Okay, semua manusia dalam kerugian. Ini contoh untuk lafaz am yang jenis pertama, iaitu mufrad ataupun singular yang terdapat al pada. Okay. Yang kedua, kata Imam As-Suyuti, jamak, maksudnya plural, perkataan plural yang terdapat al di hadapannya. Contoh dia macam yang Anda bagi tadi.
Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Sujudlah kesemua malaikat itu. Okey. Kesemua malaikat pun sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Al-malaikah dia jamak lah. Jamak. Sebab malaikat ini kalau satu, dia malak. Malak malak itu satu malaikat. Malaikah ni ramai. Dia plural atau jamak. Singular dia malak. So bila kata fasajadal malaikatu kulluhum, maksudnya kesemua malaikat sujud. Semua malaikat sujud. Semualah, semua. Berapa banyak bilangan kita tak tahu, wallahualam. Tapi kesemuanya sujud. Ini contoh untuk umum yang jenis kedua, iaitu yang plural ataupun jamak. Okey, yang plural ataupun jamak. Kita boleh tengok contoh lain tuan-tuan dan puan. Saya padam sikit. Contoh lain. Allah Azza wa Jalla berfirman, qad aflahal mu'minun. Okey, qad aflahal mu'minun. Okey, pada ayat pertama surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjaya orang yang beriman. Sesungguhnya telah berjaya orang yang beriman. Siapa dia ni? Orang beriman yang mana satu ni? Semua orang beriman berjaya. Semua orang yang beriman itu berjaya. Kan? Semua orang beriman tu berjaya. Sebab orang yang beriman, bila dia ada iman yang membuatkan dia jadi Muslim, dia dah ada kunci untuk masuk syurga. Kan? Yang dimasukkan dalam syurga itu orang yang berjaya. Siapa yang dijauhkan daripada neraka, kemudian dimasukkan ke dalam syurga, maka dia adalah orang yang berjaya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan daripada neraka, zuhziha 'anil nar, dijauhkan daripada neraka, diselamatkan daripada masuk neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz. So orang yang beriman tu dia pasti berjaya. Dia orang yang berjaya dan dia pasti berjaya. Okey. Dan kejayaan yang paling besar apa dia? Faqad faz. Telah berjaya dah dia. Apa dia kejayaan yang paling besar? Kejayaan yang paling besar adalah masuk syurga. So Allah Azza wa Jalla sebut qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang-orang yang beriman itu. Siapa dia ni? Orang beriman ni siapa ni? Semua orang yang beriman, semua. Sebab apa? Sebab ada ni. Ada al, ini al, dan mu'minun ni plural jamak. Singular dia mukmin, betul tak? Singular dia mukmin. Okey, singular dia mukmin. Ni dekat awal, ni ayat pertama surah Mu'minun. Ayat pertama surah Mu'minun. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cari. Dalam ayat lain yang masyhur juga, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Di dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 34. Okey, ayat 34. Surah An-Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki-lelaki itu mereka lagi kuat daripada wanita dan mereka adalah qawwam. Qawwam ni kita cakap macam pemimpin.
Okay, macam yang akan lead kesemua lelaki itu mereka adalah pemimpin ke atas wanita. Pemimpin dengan maksud yang akan pimpin lah. Okay, yang akan pimpin. Yang akan lead, yang akan pimpin. Okay, yang akan bawa kepada tempat yang sepatutnya. Okay. So, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Siapa ni? Semua lelaki. Semua lelaki. Semua lelaki dia sepatutnya menjadi pimpinan kepada wanita. Okay, semua lelaki adalah kita cakap orang yang akan lead. Dia lagi kuat daripada wanita dan dia akan lead wanita. Okay. Dari sudut tubuh badan lah kan. Dari sudut tubuh badan. Okay, dia lagi kuat dan dia pemimpin kepada wanita. So, semua lelaki. Rijal adalah jamak rajul. Jamak rajul. Rajul ni singular. Rijal plural. Okay. Plural. Jamak. So dia jamak yang dimulakan dengan apa tuan-tuan dan puan? Dengan al. Ini penting. Jamak yang dimulakan dengan al. Okay. Selesai. Kita tengok yang lain pula. Begitu juga man, ma, ai, aina, mata. Yang ini jenis yang ketiga. Imam Suyuti bagi dekat kita untuk jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga ni tuan-tuan dan puan-puan. Man siapa? Okay, man ni siapa? Ma apa? Ai mana saja, mana satu. Okay, ataupun mana saja. Aina di mana, mata bila. Okay. Man siapa, ma apa, ai yang mana satu ataupun yang mana sahaja. Okay, yang mana sahaja. Aina mana, mata bila. Okay, ini pun memberikan faedah umum juga. Ini dalam bahasa Arab, ulama golongkan mereka ini dalam kategori al-asma al-mubhamah dipanggil. Okay. So, nama untuk golongan yang perkataan ketiga ni apa? Man, ma, ai, ana, aina, mata ni kita nak golong dia dalam jenis apa? Kita golong dia dalam jenis lafaz-lafaz al-asma al-mubhamah. Kata nama yang mubham. Mubham tu dia tak spesifikkan. Mubham maksudnya yang tidak spesifik. Sesuatu yang tidak spesifik maksudnya dia umum, betul tak? Sesuatu yang tidak spesifik dia akan membawa maksud umum. So al-asma al-mubhamah ni dia kata nama yang tidak spesifik. Okey, tidak spesifik, dia mubham. Dan dia memberi faedah umum. Dia memberi faedah umum. Contohnya, kita nak tengok contoh untuk kesemua ni. Pertama, Imam Suyuti sebut untuk man. So man, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok contohnya dekat surah An-Nisa juga. An-Nisa. Ayat 123. 123. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok surah An-Nisa ayat 123. Okey.
Ini dia. Ayat surah An-Nisa 123. May ya'mal su'an yujza bih. Okay. May ya'mal su'an yujza bihi. Apa maksud ayat ni tuan-tuan? Siapa sahaja yang dia melakukan kejahatan, beramal dengan kejahatan, dia akan dibalas dengannya. Dibalas dengan kejahatan ataupun dia akan dibalas kerananya. Kerana dia buat kejahatan. Dia akan mendapat balasan. Dia akan mendapat balasan. Sama ada balasan tu pun balasan yang buruk juga ataupun balasan itu datang kerana dia buat benda buruk. Okey, balasan dia memang buruk lah. Cuma dari sudut kita nak tafsir ayat ni, sama ada kita tafsirkan dia siapa sahaja yang buat kejahatan, dia akan dibalas dengan kejahatan, ataupun siapa yang buat kejahatan, dia akan dibalas kerana kejahatan. Kerana kejahatan tu. Okay. So ayat ni guna kat mana kita nak tengok? Kita nak tengok dekat man. Man tadi siapa? Jadi macam mana kita nak terjemah dengan betul? Macam mana kita nak terjemah yang kita cakap lengkap dari sudut ilmu usul fiqh dengan tafsir dia. Bila kita nak tafsir, bila kita nak terjemah dengan berikan hak sepenuhnya ayat ni. Jadi macam mana kita nak berikan hak yang sepenuhnya dalam penterjemahan ayat ni? Kita cakap siapa-siapa sahaja. Kan. Siapa-siapa sahaja yang buat keburukan, dia akan dibalas. Okay, dia akan dibalas dengannya. Siapa-siapa sahaja. Umum tak tuan-tuan dan puan? Umum, siapa-siapa je. Kan? Siapa je, tak kisahlah. Muda ke, tua ke, sihat ke, sakit ke, kaya ke, miskin ke, ada nama ke, tak ada nama ke, buat kejahatan, dia akan dibalas dengan kejahatan, dengannya. Akan mendapat akibat yang buruk. So ini umum. Okay. Itu contoh untuk apa? Itu contoh untuk man. Kemudian Imam Suyuti sebut, okay, kita tengok. Kemudian Imam Suyuti sebut ma. Ma pun sama juga. Ma ni maksud dia, silap. Ma ni maksud dia apa? Ma ni apa? Okay. Kita nak tengok contoh ma yang umum. Ni dekat surah, tuan-tuan dan puan-puan tengok, surah Al-Baqarah. Okay. Surah Al-Baqarah. Ayat 197. Okay. Al-Baqarah ayat 197. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Okay, Ana sebenarnya rasa lagi senang kalau Ana tak tulis, tapi Ana tulis juga dekat papan putih ni untuk bagi tuan-tuan dan puan nampak betul-betul dekat mana sebenarnya yang kita nak ambil faedah daripada ilmu usul fiqh tu. Kat mana sebenarnya kita nak apply, kan? So wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Ya'lamhu Allah. Apa terjemah ayat ni tuan-tuan dan puan? Okey, kita nak tengok dekat mana ni? Kita nak tengok dekat ma. Ma ni termasuk dalam al-asma' al-mubhamah, betul tak? Ada dekat sini kan? Ma, nampak? Mas Siti sebut. Apa maksud dia? Maksudnya apa sahaja. Umum lah. Apa sahaja umum tak? Umum. Kan? Apa je. Apa sahaja
taf'alu, yang kamu buat, min khairin, dari perbuatan kebaikan, dari kebaikan. Apa sahaja kebaikan yang kamu buat, ya'lamhullah, Allah pasti mengetahuinya. Allah pasti mengetahuinya. Apa je kebaikan yang kita buat, confirm Allah tahu. Itu dengan bahasa moden lah. Apa je kebaikan yang kita buat, Allah confirm tahu. Allah pasti tahu. So, umum dia dekat ma. So, kita terjemah apa sahaja apa. Sama ada kebaikan yang kita buat tu kecil ke, kebaikan yang kita buat tu besar ke, kebaikan yang kita buat tu diam-diam ke, kita buat terang-terangan ke, kebaikan yang kita buat untuk seorang ke, untuk ramai ke, apa sahaja kebaikan yang kita buat, Allah tahu. Okay. So kita dah tengok untuk man dengan ma. Yang seterusnya Imam Suyuti sebut ai. Ai. Ai ni maksudnya, kita cakap ai maksud dia yang mana sahaja. Mana sahaja. Okay. Ai ni maksudnya yang mana sahaja. Okey, anak padam Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tengok pada surah Al-Isra. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan tengok surah Al-Isra. Ni contoh ni dalam surah Al-Isra ayat 110. Ini kita nak tengok untuk contoh ai. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyamma tad'u. 2 point. Falahul asma'ul husna. Okey. Falahul asma'ul husna. Okey. So ayat ini menyebut kat kita, katakanlah, okey, serulah Allah ataupun serulah Ar-Rahman. Okey, nama Ar-Rahman antara nama-nama Allah. Serulah Allah ke, serulah Ar-Rahman ke, ayyamma tad'u, mana satu yang kamu seru, mana saja yang kamu seru, maka bagi Allah itu nama-nama yang husna. Al-husna maksudnya al-balighatul husn, maksudnya yang tersangat-sangat indah dan cantik. Tersangat-sangat indah dan cantik. Maksudnya ayat ni nak kata, mana je nama-nama Allah yang kamu seru. Kan kita seru Allah dalam doa kita, contohnya kita sebut Ar-Razzaq. Wahai Tuhan Ar-Razzaq, berilah rezeki kepada kami. Wahai Tuhan Ar-Rahim, yang maha penyayang, maha pengasih. Ar-Rahim, kasihanilah kami. Kan? Ayyamma tad'u, mana je nama Allah yang kamu seru, maka bagi Allah itu Al-Asma'ul Husna. Nama-nama yang maha indah dan cantik. Maha indah dan cantik. So, kita nak tengok dekat mana? Kita nak tengok dekat ay. Ayya ni, ayyamma. Okay, ayya ni, ay, dia asalnya ay lah. Cuma dia dalam posisi mansub. Okay, dia posisi mansub.
Maksudnya mana saja. Yang mana sahaja, yang mana satu, yang mana sahajalah. Okey, yang mana sahaja. Yang mana sahaja nama Allah yang kamu seru, maka bagi Allah itu nama-nama yang maha indah. Okey, bagi Allah itu nama-nama yang maha indah dan maha cantik. Okey. So ini contoh untuk apa tuan-tuan? Contoh untuk ai. So kita dah tengok man, ma, ai. Kita nak tengok aina pula. Contoh untuk aina. Okay. Contoh untuk aina. So contoh untuk aina, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok surah At-Takwir ayat 26. Okey. Surah At-Takwir ayat 26. At-Takwir. Okey. Ayat 26. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Oh, salah eja. Fa aina tadhhabun? Okey. Jadi dalam surah At-Takwir, apabila Allah menceritakan dan Allah mempertahankan, mempertahankan tentang wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebab golongan musyrikin tuduh macam-macam lah. Kata Nabi SAW ni gila dan sebagainya. Sebab tu dalam ayat 22, dalam surah At-Takwir, Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa ma sahibukum bimajnun, dan bukanlah sahabat kamu tu, kenalan kamu itu, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gila. Sebab mereka tuduh Nabi SAW ni gila. Musyrikin Mekah tuduh Nabi SAW ni gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'ah, sesungguhnya dia itu, maksudnya Nabi Muhammad SAW telah melihatnya, dekat sini melihat Jibril. Telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asal. Di ufuk, langit yang jelas. Sesungguhnya Muhammad itu SAW telah melihat Jibril dalam bentuk dia yang asal di ufuk langit yang jelas. Di ufuk langit, lihatnya dengan jelas. Maksudnya Nabi SAW dah melihat Jibril alaihi salam dalam bentuk asalnya dekat langit secara jelas. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa 'alal ghaib bidhanin. Dan bukanlah Rasulullah SAW itu terhadap perkara yang ghaib dhanin. Seorang yang dhanin ni maksudnya nak simpan rahsia. Dan nak bagi tahu dekat kita apa yang Allah wahyukan. Apa yang Allah wahyukan tu ghaib, betul tak? Bagi kita ghaib lah, kita mana tahu, kita tak ada berikan wahyu kepada kita, tuan-tuan dan puan. Jadi siapa yang dapat wahyu? Nabi SAW yang dapat wahyu. Wahyu itu perkara yang ghaib lah. Nabi SAW bila dapat wahyu, Nabi SAW bukan orang yang bakhil. Dhanin maksudnya yang nak simpan, yang nak rahsiakan, kan?
Sebab tu ada buku, ada ulama tulis lah, kan, ada tokoh ni tulis buku tu tajuk dia Al-Madnun Bihi, buku yang dijadikan rahsia untuk disimpan kepada bukan ahlinya. So dhanin maksudnya bakhil ataupun nak simpan. So bukanlah Rasulullah SAW itu terhadap wahyu yang disampaikan kepada dia yang gaib itu, dia nak simpan wahyu, tak nak cerita ke orang. Bukan macam tu. Bahkan Nabi SAW akan sampaikan apa sahaja yang disampaikan kepada bagi daripada wahyu. Tak ada simpan-simpan. Semua Nabi SAW sampaikan. Kemudian wama huwa biqauli syaitanir rajim, bukanlah Al-Quran itu kata-kata syaitan yang direjam. Wama huwa biqauli syaitanir rajim, bukanlah Al-Quran itu kata-kata syaitan yang direjam. Rejam itu maksudnya yang dijauhkan, yang dihalau, matrud daripada rahmat Allah. Okey? Yang dihalau, yang dicampak jauh daripada rahmat Allah. Fa aina tadhhabuna, barulah kita sampai dekat ayat 26 ni tuan-tuan. Saya kena baca ayat-ayat tadi tu untuk bagi tuan-tuan dan puan-puan faham konteks ayat ni. Fa aina tadhhabun, maka ke mana kamu nak pergi? Ke mana lagi kamu nak pergi? Apa maksud ayat ni tuan-tuan dan puan? Maksudnya Allah Azza wa Jalla sedang berdialog dengan musyrikin. Allah Azza wa Jalla kata kat mereka, setelah aku pertahankan Rasul aku, okay, sallallahu alaihi wasallam, dan aku bawa bukti yang dia tu bukan orang gila, dia tu sebenarnya penyampai wahyu, dia memang melihat Jibril, dia menyampaikan Al-Quran, bukan kata-kata syaitan. Aku bawa bukti-bukti ni, aku dah pertahankan dengan bukti ni, dan telah tertegak hujah ke atas kamu, wahai orang musyrikin. Fa aina tadhhabun, maka nak pergi mana, nak lari mana ni? Tu dia. Fa aina tadhhabun tu, nak lari mana? Nak ikut jalan mana lagi? Okey. Maksudnya apa sahaja jalan yang diikut tak betul lah. Kena ikut jalan Nabi SAW lah. So aina dekat sini umum. Apa sahaja jalan yang diikut, okay, yang orang musyrik ikut setelah ditegakkan hujah kepada Nabi SAW, kepada mereka, setelah ditegakkan hujah kepada mereka, setelah Allah pertahankan Nabi SAW dan wahyu yang disampaikan kepada Nabi SAW, mana sahaja jalan yang diikut yang bukan jalan Nabi, itu bukan jalan yang betul lah. Itu jalan kesesatan. Okay. Tafsirnya, fa'ayyu tariq. Ayy tariq. Apa je jalan yang kamu ikut, pergi. Ke mana sahaja kamu pergi. Kan? Aina kan? Ke mana sahaja kamu pergi. Di mana sahaja kamu pergi. Okay, apa je jalan yang kamu pergi, yang kamu lalu. Taslukunaha li'inkari annaha ataupun annahu minallah ba'da hadhil hujaj. Okey. Apa lagi jalan kan yang kamu nak pergi? Mana lagi yang kamu nak pergi? Okey. Apa lagi jalan yang kamu nak ikut untuk mengingkari hujah-hujah yang telah diberikan kepada kamu tadi? Okey. Hujah-hujah yang telah diberikan kepada kamu tadi. So ini contoh untuk lafaz umum. Lafaz aina. Okey, lafaz aina. Kemudian lafaz mata. Aina ni pun banyak. Contoh ni banyak. Aina ni ada contoh lain. Kalau kita nak ambil contoh lain untuk aina, okey. Bila Nabi SAW tanya, okey, kepada hamba wanita kan yang beriman kepada Nabi SAW tu, aina Allah, di mana Allah? Aina ini umum. Di mana? Di mana ni boleh jadi kat mana-mana lah. Betul tak tuan-tuan dan puan? Okey, boleh jadi dekat mana-mana. Okey, aina itu persoalan yang kita cakap boleh jadi dekat suatu tu, boleh ada dekat mana-mana. So bila hamba perempuan tersebut jawab fis sama,
Maksudnya hamba perempuan tu dah spesifikkan dekat mana. Sebab asalnya soalan aina tu umum. Mana Allah? Maksudnya umum dari sudut di mana-mana saja boleh ada. Kemudian hamba wanita itu berikan jawapan yang betul, iaitu dekat atas arash. Allah Azza wa Jalla tinggi di atas arash. So itu pun antara contoh untuk aina. Kan? Antara contoh juga kita boleh cakap untuk aina ni, kalau contohnya orang kata mana sahaja kamu ada, kematian akan sampai kepada kamu. Aina ma takunu yudrikumul maut. Okay, dalam Al-Quran ada aina ma takunu yudrikumul maut. Di mana sahaja kamu ada, kematian pasti akan sampai kepada kamu. Itu pun umum. Okay, aina ma takunu yudrikumul maut. Untuk soalan yang aina Allah tadi itu tak tepat. Okay, Ana bagi contoh yang tak tepat. Aina yang umum ni biasanya dia ada ma kat belakang dia. Biasanya dia ada ma dekat belakang dia. So contoh yang betul dia aina ma takunu yudrikumul maut. Okay. Mata ni bila? So umum tu dia boleh jadi dari sudut contohnya kita cakap bila sahaja kamu pergi, maka saya pun akan pergi. Bila sahaja kamu pergi, maka saya pun akan pergi. Mata ma tazhab, azhab. Contohnya, mata ma tazhab, azhab. Mata ma tazhab, azhab ni maksudnya bila sahaja, bila-bila je, umum lah bila-bila, bukan masa tertentu. Bila-bila sahaja kamu pergi, saya pun pergi. So dalam bahasa Arab, mata pun antara sirah umum. Kan? Antara sirah umum. Mata ma tusafir, usafir. Bila-bila sahaja kamu pergi musafir, saya pun akan ikut sekali pergi musafir. Mata ma ta'kul, akul. Bila-bila sahaja kamu makan, maka saya pun makan. Dia umum. Umum dari sudut maksud dia bila-bila sahaja. Okey, itu contoh untuk jenis yang ketiga, iaitu al-asma al-mubhamah. Okey. Al-asma al-mubhamah. Okey, seterusnya Imam Asyuti sebut perkataan nakirah yang didahului oleh la. Perkataan nakirah yang didahului oleh la. Contoh perkataan nakirah yang didahului oleh la ini banyak. Okey, banyak sebenarnya. Kita ambil satu lah. Okey, kita ambil satu. Contohnya, perkataan nakirah yang didahului oleh la ni contohnya kita ambil dalam kalimah syahadah sendiri. Nak menunjukkan umum. Okey. La ilaha illallah. So dekat dalam kalimah syahadah kita tuan-tuan dan puan, kita ada la. La ni penafian, tiada. La ni penafian, tiada. Ilah ni tuan-tuan dan puan, dia nakirah. Nakirah ni apa tuan-tuan dan puan? Dia kata nama yang tak ada al. Sebab kalau ilah ada al, dia akan jadi al-ilah. Ataupun dia akan jadi Allah. Al-ilah atau Allah. Okay? Tapi dia tak ada al. Sekarang ilah ni tak ada al. So ilah ni dia nakirah. Perkataan yang kata nama dalam bahasa tuan-tuan dan puan yang tak ada al, maksudnya dia nakirah. Okay? Yang tak ada al dan dia boleh menerima al, maka dia dalam bahasa Arab kita panggil dia nakirah. Contohlah kalau kita kata jabalun, bukit. Ni nakirah. Kita tak tambah al dekat dia. Dia boleh ditambah, boleh. Tapi kita tak tambah. Kitabun.
buku. Kitabun, buku. Ini nakirah. Qalamun. Qalamun. Kita boleh tambah al kan. Tapi kita tak tambah dia. Qalamun nakirah. Nakirah ni dia bermaksud indefinite. Indefinite. Indefinite maksudnya tak spesifik. Okay. Jadi tiada Tuhan atau sembahan. Tiada Tuhan yang disembah. Ilah, Tuhan yang disembah. Tiada Tuhan yang disembah dengan hak melainkan Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan hak melainkan Allah. So tiada ni menafikan apa? Dia menafikan semua Tuhan. So ni lafaz nakirah kan. Imam Suyuti kata tadi, dia nakirah yang didahului oleh la. Nampak tak? Didahului. So la ni datang dekat depan. La ni kat depan, ilah datang lepas dia. So ilah nakirah, dia didahului oleh perkataan ni atau oleh huruf la ni. La an-nafiyah dia panggil. La kat sini an-nafiyah, la penafian. An-nafiyah lil jins. Maksudnya tiada sembahan, tiada Tuhan yang disembah dengan hak melainkan Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, tadi saya dah sebut dekat awal kuliah kan, illa ni apa? Pengecualian. Saya dah sebut dah pengecualian. Dan saya dah kata tadi, al-istithna' mi'yarul umum. Pengecualian itu tanda bahawa sebelumnya ada apa? Ada umum. Pengecualian itu penanda ukur bahawa sebelum dia ada umum. So la ilah itu memang umum. Memang umum. Maksudnya tak ada Tuhan yang disembah dengan betul, dengan hak, melainkan Allah. Melainkan Allah sahaja. Melainkan Allah sahaja. Azza wa Jalla. Okay. So ini pun antara contoh. Ini antara contoh untuk nakirah yang didahului oleh la. Okay. Nakirah yang didahului oleh la. Kalau kita bagi satu contoh, insya-Allah sempat. Anda bagi satu lagi contoh, lepas tu kita habiskan kelas. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok surah Al-Jin. Surah Al-Jin ayat 18. Okay, boleh tengok surah Al-Jin ayat 18. Mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Fala tad'u ma'allahi ahada. Surah Al-Jin. Okay. Surah Al-Jin. Jin. Ayat lam Qamariyah. Surah Al-Jin. Okay. Ayat 18. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kamu menyeru dalam ibadah kamu itu bersama dengan Allah, sekutukan dengan Allah, ahada, sesuatu pun. So ahada tuan-tuan dan puan pun nakirah juga. Ahada nakirah. Kalau tidak dia jadi al-ahad lah. Ahada al-ahad, dia punya makrifah. Okay. So ahad ni nakirah didahului oleh la. Okay. La dekat sini la larangan, an-nahiyah. Okay. Janganlah kamu seru. Okay. Janganlah kamu seru dalam ibadah kamu itu bersama dengan Allah, sekutu dengan Allah, sesuatu pun. Jangan disekutukan Allah dalam seruan kita. Bila kita menyeru Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam ibadah kita. Okay. Dengan sesuatu pun. Tak kisahlah sesuatu itu
mulia ke, tak mulia ke, nabi ke, malaikat ke, orang soleh ke, tak boleh sekutukan dengan Allah dalam seruan penyembahan kita. Bila kita menyeru, kita menyembah, kita hanya sembah dan seru Allah sahaja. Okey? Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. So ini nakirah yang didahului oleh la. Jadi kita dah belajar lafaz-lafaz umum hari ni. Okey, mufrad singular yang didahului dengan al, plural yang didahului dengan al, asma' mubhamah man, ma, ai, aina, mata, dan yang terakhir perkataan nakirah yang didahului dengan huruf la. La yang menafikan atau yang melarang, an-nafiyah atau an-nahiyah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey. So sampai sini saja aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah tersilap cakap dari dia sendiri. InsyaAllah kita akan jumpa lagi bulan depan untuk sambung pengajian kita ini. Jangan lupa untuk buat ulang kaji. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.